Perjalanan ini penuh berliku. Oh nak jua duri yang datang padaku. Moga ia akan tetap menjadikanku sentiasa bersamamu, Tuhan. Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya, aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu. Tuhan, kuatkanlah aku, hamba-Mu yang hina ini. Berikanlah kekuatan hatiku, moga cintaku padamu selalu. Moga di ujung nanti manisnya ku rasai hikmat tersembunyi dari sakit diuji. Moga ia akan tetap menjadikanku sentiasa bersamamu, Tuhan. Skim Perlindungan Takaful MySalam atau MySalam dirangka untuk golongan B40 telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2019 dan diperluas pada 1 Januari 2020. Manfaat skim termasuk pembayaran tunai RM8,000 dibayar sekali seumur hidup apabila didiagnosis salah satu daripada 45 penyakit kritikal dan pembayaran tunai RM50 semalam bagi hospitaliti sehingga 14 hari setahun. IKIM mengucapkan selamat awal Muharram kepada semua. Sempena awal Muharram ini, kami mengadakan promosi istimewa dengan diskaun sehingga 40%. Pelbagai buku menarik dan terlaris seperti model pendidikan Islam, Islam dan mata wang kripto dan banyak lagi. Segera layari www.ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Untuk bantuan, hubungi 011-5769-5400. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungai.pusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Ina, apa rasa kau? Dah mengandung anak ketiga masih cegas lagi. Apa kata kau cuba set Mak Buyung Las? Bagus diamalkan sepanjang kehamilan. Masa mengandungkan 3 anak, aku amalkan susu ni. Anak-anak aku pun suka minum susu ni. Oh, tahu. Las yang gabungkan susu kambing kurma tu Macam mana nak dapatkan? Nah, hubungi 018-277-7290 untuk penghantaran ke rumah. Las susu kambing. Kuisel, anak syarikat Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS, akan menganjurkan satu kursus bahasa Arab yang akan diadakan di Madinah Al-Munawarah, Arab Saudi. Kursus yang diberi nama Kibar Madinah ini merupakan kursus intensif bahasa Arab yang akan dijalankan di kampus Universiti Islam Madinah UIM. Penganjuran kursus ini adalah kerjasama antara Kuisel dan Universiti Islam Madinah Arab Saudi. Orang ramai yang berminat boleh menghubungi Ustaz Ikram di talian 011-3757-6317 atau layari Facebook rasmi Kuisel untuk mendapatkan maklumat lanjut dan pendaftaran. Pendaftaran masih dibuka sehingga 15 Ogos 2022.
inspirasi, euforia, Islami, semuanya di IKIM. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, iman memiliki lebih daripada 60 cabang dan malu itu adalah sebahagian daripada iman. Riwayat Al-Bukhari. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله. Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwa-Mu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Hijrah membentuk sahsiah mulia. Hijrah telah meningkatkan iman dan takwa umat Islam, bahawa hanya Allah tempat kita memohon perlindungan. Hijrah juga mengajar erti berani, sedia berkorban, kuat semangat, kental jiwa, malah syahid dalam memperjuang, menegak dan membela kedaulatan Islam. Beriakan pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan jalur gemilang bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 30 Julai ini jam 8 pagi. Untuk maklumat lanjut, layari merdeka360.my. Kita satukan menjadi kekuatan. Merdeka, 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 merdeka. Keluarga Malaysia teguh bersama. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan berselawat belum hari ini? Jom kita perbanyakkan selawat di hari Jumaat ini. Semoga asbab selawat tersebut Allah permudahkan segala urusan kita di dunia, dan juga Allah kurniakan kita syafaat bagi Nabi SAW di akhirat nantinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sahabat pendengar, telah pun sama-sama kita ikuti jam pertama tadi menerusi rancangan tarbiyah. Kita nak sama-sama berkata tentang hijrah. Kita nak hijrah menuju jannah. Cita-cita kita biar besar kan. Mudah-mudahan sebab daripada cita-cita tersebut Allah kabulkan dan Allah permudahkan urusan kita semua, insya-Allah. Jadinya untuk rakan pendengar, mana yang terlepas dengar perkongsian Ustazah Nazirah tadi untuk sama-sama kita belajar tentang hijrah menuju jannah, boleh saja ikuti perkongsian siaran ulangannya pada hari Sabtu pukul 11 malam, ataupun anda boleh kembali ke FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Di situ ada video yang telah pun kami kongsikan. Jadi kongsikan juga pada yang lain, tekan butang share saja kan. Semoga anda juga menjadi sebahagian daripada ejen penyebar kefahaman dan juga penyebar tentang ilmu bagaimana untuk berhijrah dengan cara yang baik. Moga-moga hijrah tersebut Allah tambahkan dengan iman dan juga Islam untuk kita semua, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, teruskan Gesti Amsa Mengayati jam kedua Aspirasi 10.1. Bakal kita teruskan lagi perkongsian bersama menerusi rancangan Tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Kita nak mentadabbur surah Al-Kahfi. Ini merupakan siri kedua kita nak tadabbur surah Al-Kahfi bagi ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Jadi jom sama-sama kita mempelajari,
mendalami ilmu Al-Quran surah Al-Kahfi insya-Allah bersama dengan Ustaz Syahri sebentar saja lagi di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan secara langsung di kesemua platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini kita ada intim dengan hiburan inspirasi kita ya Hanana. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل مهدار به على كل الأنام الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 يا هنانا
pelbagai informasi terkini, teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tadabbur. Tadabbur bersama kita untuk Tadabbur surah Al-Kahfi. InsyaAllah bersama kita dah bersedia di hujung talian saat ini. Kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Yati. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz sudi untuk sekali lagi bersama kita. Kita nak meneroka surah Al-Kahfi ini. Kalau minggu lepas kita dah masuk untuk siri pertama, kali ini kita bawa untuk siri kedua. Ustaz akan kongsikan tadabbur surah Al-Kahfi ayat 4 hingga 6 insya-Allah. Yang mana kita nak ada akronim M, kata Ustaz. M. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi jom Ustaz, kita tak nak buang masa. Kita terus saja kepada tadabbur kita hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di Jumaat yang terakhir menjelang tahun baru, menjelang bulan Muharram. Kita semua mudah-mudahan sudah membaca sekurang-kurangnya 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan mudah-mudahan dapat turut sama mendengar jam 12 nanti bacaan surah Al-Kahfi dari IKIM daripada radio yang anda bersama dengan saya sekarang. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan melihat apakah mutiara yang berharga daripada ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 insya-Allah ya. Kalau kita perhatikan ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Allah memberikan peringatan pada ayat ini kepada mereka yang berkata Allah mengambil seorang anak. Ini ayat 4. Allah memberikan amaran keras kepada kaum Nasrani agar berhenti berkata begitu kerana ia adalah suatu perkara, satu perkataan yang dimurkai Allah. Itu ayat 4 tuan-tuan. Ayat 5, ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal yang mereka kata itu. Begitu juga nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya dan kotornya kata-kata yang keluar daripada mulut mereka. Mereka hanya mengata sesuatu pembohongan semata-mata. Jadi kita lihat ayat 5 ini Allah mengulas ucapan orang-orang yang berkata Tuhan ada anak. Allah mengatakan mereka ini bercakap tanpa ilmu. Bahkan orang-orang sebelum mereka pun tidak berkata asaskan ilmu. Maka adalah suatu perkataan yang biadab, perkataan yang celupa di sisi Tuhan, perkataan yang dimurkai. Manakala pada ayat yang ke-6 kita dibawa untuk masuk ke dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara yang boleh membawa kepada kecelakaan diri kamu, kemudaratan dan kemalangan diri kamu, kematian kamu. Jangan dilakukan apa-apa yang boleh membawa kepada kematian kamu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Jadi ayat yang ke-6 ini menunjukkan macam mana Nabi punya perasaan, punya emosi kepada telatah manusia yang sesat, yang berkata Tuhan kononnya ada anak walhal mereka bercakap tanpa ilmu. Baik, bila kita lihat 3 ayat ini Puan Yati, subhanallah, kita akan tertanya satu soalan. Mengapa agaknya surah Al-Kahfi ini tiba-tiba bercakap mengenai Nasrani? Iaitulah fahaman manusia bahawasanya kononnya Tuhan ada anak. Kita perlukan jawapan. Kita tahu surah Al-Kahfi ini Nabi SAW mengaitkan dengan akhir zaman.
Kerana Nabi bersabda 10 ayat pertama boleh memelihara kamu daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi memang Dajjal ini 10 tanda besar kiamat. Nabi telah memberikan kita persepsi kepada surah ini memang ada kaitan dengan akhir zaman. Tetapi kenapa akhir zaman itu ada kaitan dengan fahaman wa yundhiral ladina qalu ittakhadallahu walada? Apa kaitan akhir zaman dengan manusia-manusia yang celupar mulutnya, yang bercakap tak ada ilmu dan tak ada dalil pada menyatakan kononnya Tuhan ada anak? Jadi, bila kita fikir-fikir, inilah jawapan yang para ulama kita berikan. Dan saya namakan M yang pertama. Iaitulah ma'rifatullah, senjata kekuatan untuk hidup di akhir zaman. Ma'rifatullah ni artinya, kita kena kenal Tuhan dengan kefahaman yang betul. Dan tidak terpedaya dengan reka-rekaan manusia yang bernama Nasrani kepada Tuhan yang sebenar. Kerana bila seseorang itu berkata, Tuhan ada anak, ini menunjukkan dia berpandangan Tuhan itu ada hari tua. Kerana yang paling perlukan anak adalah orang tua. Yang perlukan bantuan anak adalah orang tua. Maha suci Allah daripada didekati usia tua. Maha suci Allah daripada didekati usia lemah, veteran, bersara, tidak berdaya. Maha suci Allah daripada lemah. Jadi manusia di akhir zaman, this is the point. Manusia yang hidup di akhir zaman akan mendapati mereka hidup pada zaman orang merasakan Tuhan yang sebenar tidak segagah yang mereka sangka. Kerana bagi segelintir manusia, gagah Tuhan ni dia kena bagi nampak depan mata, dia menunjukkan kegagahannya. Segelintir manusia ni dia akan kata Tuhan tu ada bila Tuhan selesaikan masalah saya. Betul tak tuan-tuan, puan-puan sekalian? Saya ni dah berdoa banyak kali dah. Tuhan macam tak ada lah. Sebab tak berubah pun nasib saya. Jaga lidah kita daripada berkata yang seolah-olah Tuhan itu lemah. Hanya kerana kita tidak dapat lihat jawapan Tuhan kepada permintaan kita bertahun-tahun. Itu bukanlah perkataan berkata Tuhan ada anak. Tetapi ia boleh menunjukkan psikologi yang sama. Apa dia? Iaitulah merasakan Tuhan ini ada lemah. Kerana tuan-tuan, puan-puan sekalian, orang-orang kafir di Makkah ketika surah ini diturunkan, mereka juga berkata malaikat-malaikat anak perempuan Allah. Wal'iyadzubillah. Sebab apa? Ini psikologi orang-orang musyrik. Ya, kerana mereka beranggapan Tuhan yang sebenar terlalu sibuk. That's why dia tidak mustajab doa kita. Kita dah berdoa banyak kali dah. Tapi dia tidak menampakkan dirinya. Dia tak mendengar. Dia tidak respon. Dia sibuk mengurus angkasa lepas dan segala apa yang ada di atas kepala kita. Lalu kononnya Tuhan melantik anak-anak wal'iyadzubillah yang roh-roh masuk ke dalam berhala-berhala ini, lalu dengan nampak Tuhan punya sekutu wal'iyadzubillah, ya, maka kita lebih yakin untuk berdoa. Kita percaya dia dengar, dia nampak dan dia akan respon. Jadi psikologi syirik ini akan berulang di akhir zaman. Maka ma'rifatullah, kenallah Allah menerusi Al-Quran, As-Sunnah dan pencerahan daripada para ulama. Bahawasanya Allah itu bukan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala itu tidak sekali-kali lemah. Allah Maha Bijaksana, dia ada sebab untuk tidak respon doa kamu. Dia ada sebab tangguhkan permintaan kamu. Jangan bersangka yang bukan-bukan pada Tuhan. Untuk makluman tuan-tuan, yang ini nak sebut ini akhir zaman ada kaitan dengan fahaman Tuhan itu ada anak akan tersebar luas. Kita, ya, na'udzubillah daripada menjadi Nasrani yang menganut fahaman Trinity. Tetapi seseorang boleh ada psikologi orang-orang yang Trinity ini, iaitulah Tuhan tidak menunjukkan dirinya. Susah kita nak percaya. Kalau dia ada, mesti tak ada orang susah. Mesti tak ada pembunuhan dan peperangan. Na'udzubillah daripada berkata begitu. Kerana psikologi yang sama yang melahirkan Trinity. Melahirkan fahaman
perluan. Tuhan ada anak. Anak itu ada unsur ketuhanan. Dia mewakili Tuhan sebenar untuk duduk di bumi. Wal'iyadzubillah. Nabi pernah bersabda, Puan Yati. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih Muslim, yang ada kaitan dengan akhir zaman, yang ada kaitan dengan fahaman ayat yang keempat ini. Taqumus sa'atu warrumu aktsarun nas. Siapa yang pandai bahasa Arab tu, raja-raja lah tulis dekat kotak Facebook kita tu. Bantu saya untuk tuliskan. Taqumus sa'atu warrumu aktsarun nas. Nabi kata kiamat ni dia akan berlaku dengan orang yang paling ramai atas muka bumi, orang Romawi. Yang paling ramai atas muka bumi, orang Romawi. Orang Romawi ni pula apa dia? Kita pun tengok surah Ar-Rum, surah Romawi. Oh, rupanya orang-orang yang mereka percaya pada Allah. Mereka tidak menyembah api, mereka menyembah Allah. Tapi mereka juga percaya Tuhan melantik sekutu. Jadi anak-anak kita jaga betul-betul lah. Daripada tengok cerita-cerita ni, yang manusia jadi manusia sekejap, Tuhan jadi manusia, ada separa Tuhan, ada separa manusia. Na'udzubillah. Ini ajaran karut-marut daripada Hollywood, berjaga-jaga. Sebab dia punya suntikan tu sangat halus. Pada nak katanya Tuhan ni, kalau dia ada, dia mesti dengar rintihan kita. Dia akan selamatkan dunia daripada gunung berapi, daripada tsunami. Kalau tiba-tiba manusia terkena semua ni, mana Tuhan? Na'udzubillah. Daripada bercakap tentang Tuhan tanpa ilmu. Ma lahum bihi min ilmin tadi tu. Jadi itu nombor satu. Sudi-sudilah catatnya di ruangan Facebook tu. Ma'rifatullah. Yang kedua, Puan Yati, dan ini yang paling penting bagi saya. Ini tema penting surah Al-Kahfi. Materialistik fahaman berbahaya. Dan still ada kaitan dengan Kristian. Subhanallah. Ayat 4, kita sedia maklum, dia ada kaitan dengan ajaran Nasrani. Tapi materialistik ada kaitan dengan dia orang ke? Bukankah dia orang ni berpuasa, tak berbuka, tak berkahwin pederi-pederi mereka? Ya? Tuan-tuan, kita sedia maklum, Eropah pernah ada zaman kegelapan. Apa maksud zaman kegelapan? Bukan blackout. Eropah pernah ada satu zaman di mana pederi-pederi jadi pemerintah. Segala keputusan kerajaan dan apa-apa persoalan daripada masyarakat mesti dengar daripada fatwa pederi-pederi ini. Yang jadi masalah adalah bila rakyat di bawah ni mula cerdik sedikit. Mereka mengembara ke negara-negara Islam, negara Andalus, negara Osmania. Mereka belajar sains di negara-negara Islam. So mereka balik ke Eropah dengan keinginan membawa pemikiran saintifik. Tiba-tiba orang-orang gereja tak bagi. Orang balik daripada Turki contohnya, mereka kata matahari pusat kepada sistem suria, bukan bumi. Tetapi gereja kata, kau kata macam tu, kami bakar hidup-hidup. Kau sebar luas, kau viral benda ni, ya, engkau akan dibunuh atas nama agama Kristian. Engkau menggugat agama asal Nabi Isa. Tu dia, Nabi Isa tak pernah hajar macam tu. Pandai-pandai mereka kata inilah daripada nenek moyang kita selama ni. Tak. Ini adalah perkataan-perkataan bermusuh dengan kajian. Dan tidak sedikit para saintis di zaman kegelapan. Zaman belum datang Renaissance, kalau tuan-tuan baca sejarah sedikit insya-Allah boleh tahu perkara ini. Sebab itulah bila para saintis dibunuh kerana mereka cuba bawa Renaissance, bawa pencerahan, orang-orang Eropah jadi bosan dengan pederi-pederi, jadi marah pada pederi-pederi sehinggalah satu hari itu kumpulan-kumpulan pederi ini berjaya ditumbangkan kerana orang-orang di bawah sudah benci kepada agamawan Nasrani. Mereka bercakap tanpa ilmu dan tanpa sains. Ini yang saya nak sebut. Kesan daripada itu, lahirlah masyarakat New Europe ni dengan fahaman semua benda mesti berasaskan sains, kajian. Sudah, jangan bercakap macam suara pederi. Tuhan tak selesaikan masalah ekonomi. Tuhan tak selesaikan masalah jalan raya. Kita nak selesai masalah jalan raya, masalah ekonomi ni kena sains, kena makmal, kena observasi. So daripada satu aliran ekstrim, Puan Yati, satu aliran ekstrim menolak sains,
kepada satu lagi aliran ekstrim, itulah menolak agama. Menolak benda-benda nampak depan mata. Ini bukan masalah orang Islam sebenarnya. Ini bukan masalah orang Islam, ini masalah orang Kristian. Tetapi kesan dia tu pada kita sampai ke hari ini, iaitulah semua perkara mesti berasaskan sains, semua perkara kena nampak depan mata. Kalau nak selesai masalah, kita mesti melihat kepada kajian, usah dan sudah-sudahlah bercakap tentang syurga, perkara tidak nampak. Na'udzubillah. Ini yang melahirkan dunia materialistik. Semua perkara kena nampak depan mata. Sebab itulah surah Al-Kahfi memerangi fahaman yang ada kaitan dengan kebobrokan sikap orang-orang Nasrani ini. Mereka yang menjadi ekstremis mencetuskan satu lagi ekstremis. Jadi surah Al-Kahfi, tuan-tuan dapat lihat, Allah datangkan cerita-cerita yang memperjuangkan isu percayalah pada Tuhan walau tidak nampak depan mata. Contoh ya, cerita pemilik 2 kebun. Dia masuk dalam kebun dia yang kaya raya, dia tak pernah sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Dia tak pernah sebut pun yati. Sebab kenapa nak cakap Allah? Saya tak nampak pun Allah ada kat sini mengatur buah-buahan masak ranum, anggurnya, tembikainya, jagungnya, mana saya tak nampak pun. Dan dia asyik duk kata ini semua kerana jasa sains, jasa teknologi, jasa makmal, jasa pekerja. Ana aktaru min kamalan wa a'azzu nafara. Ya Allah, kita risau ucapan ni boleh jadi ucapan kita. Sudah-sudahlah, tak payah nak bercakap pasal agama. Saya berjaya ni sebab usaha saya, okey? Sebab formula saya, kajian saya, observation saya. Dia boleh masuk dalam minda kita. Ini masalah orang Kristian dulu. Tapi boleh merebak masuk ke dalam kita punya situasi. Ya, kita tak pernah kenal sekular ni sebenarnya. Tapi sekular tu boleh berlaku kepada kita akibat daripada kita tidak kenal ya Tuhan dan agama ini daripada sumber yang betul. Jadi itu yang kita boleh sifatkan sebagai perkara konsisten dalam surah Al-Kahfi. InsyaAllah kita akan sembang panjang lebar lagi. Berapa lama panjang surah Al-Kahfi ini? Itu kena tanya Puan Yati lah. Nak katanya konsisten surah Al-Kahfi ini memerangi fahaman materialistik. Materialistik, sekali lagi saya nak sebut, apa yang saya sebut pada minggu lepas, bukannya memerangi kekayaan. Itu salah faham kepada materialistik. Oh, jadi orang Islam tak boleh kaya lah sebab materialistik. Tidak. Itu bukan definisi materialistik. Materialistik adalah, walaupun anda miskin, anda tak nampak Tuhan dalam hidup. Termasuk kaya. Kalau kaya, tak nampak Tuhan dalam hidup, itu materialistik. Tapi kalau kaya macam Zulkarnain, sentiasa nampak Tuhan ada di mana-mana, itu bukan materialistik. Okay. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah, yang ketiga, oh ini pun saya suka, motivasi kemenangan ke atas Romawi. Tuan-tuan, perasan tak? Ayat 4 cerita pasal akidah orang Nasrani. Ayat 5, Allah murka pada akidah macam ni. Ayat 6, ya Rasulullah, teruskan perjuangan, jangan sedih. Nampak tak flow dia tu? Mula-mula Allah cerita pasal masalah orang-orang Kristian. Sedangkan surah ni turun kat mana? Cuba teka. Surah ni bukan turun kat Madinah yang ada orang Nasrani. Bahkan orang Nasrani pun tak ramai berbanding orang Yahudi. Surah ni turun kat Mekah. Mana ada orang Nasrani, orang-orang kafir. Tetapi tiba-tiba ayat yang ke-6, ya Rasulullah, bertenang. Ya, jangan terasa hati dengan apa yang mereka buat, teruskan perjuangan. Perjuangan apa? Maka di sinilah kita akan nampak rupa-rupanya perjuangan Nabi tidak sekadar di Mekah. Iaitulah orang-orang kafir Quraisy. Dan perjuangan Nabi bukan setakat orang-orang Yahudi di Madinah. Tetapi perjuangan Nabi akan terus-menerus tersebar sampai kepada negara Romawi. Subhanallah. Tuan-tuan, maknanya flow ayat ini menunjukkan, ya Rasulullah, berita gembira untuk kamu bukan hanya syurga. Makithina fihi abada. Kamu bukan sekadar akan mendapat tahta kuasa raja di syurga. Kami akan kurniakan kepada kamu dan generasi kamu kuasa dan tahta di dunia. Dan
ternyata benar dalam sirah. Menjelang Nabi wafat, baru ramai orang Nasrani datang. Kita tahu Nabi menghadapi dua kumpulan manusia di Madinah, Yahudi dan Nasrani. Tetapi yang banyak bawa masalah pada Nabi di awal-awal Madinah, Yahudi. Yahudi yang banyak bawa masalah. Tetapi bila Islam sudah kuat, Nasrani baru datang. Tahun ke-9 contohnya daripada Najran, berhampiran dengan Yaman. Kemudian di hujung-hujung sirah Nabi pun, tuan-tuan baca sirah, kita akan bertemu dengan cerita perang Mu'tah. Nabi masih hidup. Cuma Nabi tak pergi. Kita akan bertemu dengan cerita perang Tabuk. Nabi pergi, tapi Romawi undur. Subhanallah, nak katanya hujung sirah Nabi, baru Nabi dipertemukan dengan orang-orang yang berkata Tuhan ada anak, tapi mereka ada super power military. Lalu Allah kalahkan mereka kerana ucapan macam tu. Subhanallah. Allah kalahkan mereka kerana Nabi. Kerana Nabi sebagai pemimpin perang Tabuk. Kerana Nabi memberikan arahan daripada kejauhan, daripada PJJ dalam peperangan Mu'tah. Kerana generasi yang Nabi didik. Romawi tumbang dalam peperangan Yarmuk. Semua ini Allah kalahkan mereka. Ghulibatir Rum. Allah kalahkan mereka sebab mereka kata qalu takhadallahu walada. So nak katanya apa? Kalau kamu teruskan perjuangan Rasulullah, walaupun orang yang melawan kamu itu punyai bala tentera hebat macam Abraha, tapi Allah akan kalahkan mereka hanya kerana satu sebab. Mereka kata Tuhan ada anak. Mereka pasti akan kalah. Ghulibatir Rum. Gitu. Jadi subhanallah, cantik Allah susun ya. Ayat 6 cerita pasal Rasulullah, selepas ayat-ayat cerita pasal Romawi, pasal Nasrani. Sebab tema surah ni gembira. Kalau kita baca surah Al-Kahfi tak gembira, kena cek baliklah kita baca apa sebenarnya. Sepatutnya surah Al-Kahfi ni bila baca, yang duka akan suka, yang sedih akan bangkit, yang rebah akan bangun. Itu dia punya flow yang sebenar. Semangatlah Ustaz ya. Surah ni memang surah semangat sebenarnya. Patutnya kalau Puan Yati baca tu nak takbir je selalu. Yang keempat, musyrik terhina di hari akhirat. Okey. Para ulama ada menyatakan kenapa tiba-tiba sentuh pasal Nasrani ni. Surah Al-Isra banyak sentuh pasal Yahudi. Surah sebelum Al-Kahfi, surah Al-Isra banyak cerita pasal Yahudi. Surah Al-Kahfi banyak cerita pasal Nasrani punya kefahaman. Antara sebabnya, ia adalah introduction kepada cerita pemuda Al-Kahfi. Introduction kepada background cerita pemuda Al-Kahfi. Sebab tidak sedikit para ulama seperti Al-Hafiz Ibn Kathir yang menyatakan 7 pemuda Al-Kahfi hidup pada zaman kerajaan Romawi. Hidup pada zaman Nabi Isa telah diangkat naik ke langit. Dan empire waktu itu di Baitul Maqdis dan Tanah Syam adalah empire Romawi. Siapa Romawi? Sekali lagi, mereka ini adalah manusia-manusia yang hebat dalam peperangan. Susah nak kalah dalam peperangan. Ba'san syadidan adalah mereka selalu menang dalam peperangan. Tetapi mereka tidak ke mana. Kalau sekalipun tak pernah kalah dalam peperangan dan boleh bina macam-macam monumen, tuan-tuan, Roman Empire ni memang terkenal dengan satu maharaja paling kurang 10 patung. Bayangkan beratus-ratus emperor, beratus-ratus maharaja. Diorang ni sebelum mati diorang akan tinggalkan legacy. Mereka akan tinggalkan bangunan-bangunan, monumen-monumen, patung-patung. Roman Empire lah yang paling banyak tinggalan-tinggalan. Sampai sekarang pun ada lagi. Tetapi bagi Allah Ta'ala, diorang ni tak ada makna pun. Allah tak pandang pun apa pun kebaikan diorang di akhirat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Akhirat kelak, walaupun mereka ni bangsa maju, walaupun mereka ini barangkali sangat hebat dari sudut strategi, very brilliant, tetapi di akhirat satu pun kebaikan mereka pernah buat di dunia tidak ditimbang kerana akidah mereka rosak. Kerana akidah mereka rosak. Iaitulah kerana mereka berkata Tuhan ada anak. Saya nak sebutkan di sini, tuan-tuan cuba fikirkan. Perasan tak 300 tahun pemuda tu tidur, tak ada langsung cerita pasal maharaja mana diorang tidur.
Dikatakan oleh sejarawan, wallahu alam, untuk makluman Puan Yati, semasa pemuda Al-Kahfi tidur 300 tahun tu, ada lebih kurang 40 maharaja Romawi. So mereka tidur pada zaman Dakianus, Decius, dan mereka bangun tu pada zaman maharaja yang dah ke 40 lebih dah. Tapi tak ada satu pun cerita maharaja yang hebat-hebat, yang kalau buku-buku Roman ni sampai tebal-tebal cerita setiap maharaja. Ya, saya ada buku Roman Empire tebal ni dengan setiap emperor tu dengan macam-macam gambarnya. Tapi Quran tak buat liputan langsung pasal mana-mana maharaja. Kecuali zaman pemuda Al-Kahfi bercakap depan Dakianus, itu sahaja. Bila diorang tidur, Allah punya kamera tu tidak pergi pada mana-mana maharaja pun. Walaupun mereka disanjung, dipuja, zaman gemilang, menang perang. Langsung tidak diulas dalam surah Al-Kahfi. Yang Allah Ta'ala ulas, mereka tidur di dalam gua, matahari lindungi mereka, anjing lindungi mereka, kami gerakkan tubuh badan mereka. Seolah-olah apa kat luar gua tu, apa di luar gua tu tak signifikan. Tak payah ambil tahulah. Fadarabna ala adhanihim. Kami tutup telinga mereka, tak payah dengarlah berita diorang. Tak ada faedah pun. Sebab apa tak ada faedah? Mereka tidak ada sebarang kemuliaan di sisi Allah. Walaupun mereka bangsa yang begitu hebat. Mereka bangsa penakluk ke sana kemari, tidak ada orang pun boleh halang. Mereka menguasai dunia barangkali. Tetapi tak ada cerita dalam surah Al-Kahfi bahawa pemuda tu jadi tenang. Sebab Allah nak bagi kita betapa mereka ini tidak ada nilai di sisi Tuhan di akhirat. Sebagaimana tak ada cerita dalam surah Al-Kahfi dalam Alkitab, begitulah juga tak ada cerita diorang di hari akhirat. Mereka tidak bernilai, mereka tidak berharga. Jadi kita belajar apa dia, tuan? Walau kita ni kedudukan tinggi, kaya raya, dihormati, dia berpengaruh, kita still tak ada apa-apa makna kalau kita berkata sesuatu yang tidak baik kepada Tuhan. Akhir sekali, maknakan Al-Quran sebagai Al-Hadis. Bukan maksud saya hurai Al-Quran dengan sunnah dan hadis-hadis Nabi. Al-Hadis di sini bukan merujuk kepada perkataan Nabi. Al-Hadis di sini adalah sifat Al-Quran. Kerana ia disebut pada ayat 8 tadi. Ayat yang ke-6 tadi. Illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Saya suka ayat 6 ini. Ya, antara ayat yang paling saya suka daripada surah Al-Kahfi sebab Nabi diberi motivasi. Sebab Nabi ni manusia biasa. Dia diberikan wahyu. Dia ada waktu dia akan dipres. Dia akan tertekan. Macam kita. Kalau malaikat dia tak ada perasaan ni. Jadi kerana Nabi itu manusia. Ana basyarum mithlukum. Nabi ada perasaan bakhir. Nabi rasa macam, adakah perjuangan ni akan bernoktahkan kematian aku? Mereka sangat benci kepada apa yang aku sampaikan. Tiba-tiba Allah sebut, jangan fikir sangat pasal orang kafir kerana Al-Hadith ini. Subhanallah, Allah tak sebut Al-Quran ataupun Al-Kitab, Allah sebut Al-Hadith. Sebab apa? Al-Hadith maksudnya sesuatu yang diucap-ucap, yang disembang-sembang kerana adanya cerita terbaru yang menyenangkan hati. Saya ulang, anda mungkin ini kali pertama mendengar maksud Al-Hadith. Al-Hadith maknanya ucapan. Ucapan-ucapan yang dibuat kerana ia ada sesuatu yang memuaskan hati, menyelesaikan masalah. So bayangkan kalau ada kajian terbaru, semua orang akan beri perhatian, betul kan? Kalau ada kajian terbaru, orang akan beri perhatian. Ada benda orang akan discuss, orang akan bincang di seminar. Maka Allah Ta'ala nak sebut, Al-Quran ini akan sampai satu tahap Al-Hadith. Dia akan jadi bahan bersembang, orang akan bersembang sebab ada saja benda baru, ada saja benda baru. Walaupun Nabi sudah wafat, subhanallah. Walaupun Nabi sudah wafat, orang akan menemui sesuatu yang baru. So Al-Hadith merupakan berita gembira sekali lagi untuk Nabi. Al-Quran tidak akan sekadar dibaca, umatnya akan discuss. Umatnya akan bincang apa yang terjadi di zaman mereka. Rupa-rupanya ada jawapan di dalam Al-Quran walaupun mereka hidup pada abad 21. Wallahu alam, Puan Yati. Kita lajak masa pula hari ini. Wallahu alam. Masya-Allah, masya-Allah. Ghalib Ustaz, ghalib. Tapi apa pun masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Betul-betul kita nak belajar tentang materialistik sebenarnya bagaimana dan kita sepatutnya letakkan di mana surah Al-Kahfi dalam kehidupan kita. Ustaz kan sebagai panduan, sebagai satu cara hidup kita sebenarnya. Ini dah akhir tahun 1443 Hijrah hari ini Ustaz. Mudah-mudahan ia memberi semangat untuk kita lebih memotivasi untuk mengharungi hari-hari yang akan mendatang. Ustaz, hujung sikitlah Ustaz kesimpulan perkongsian tadabbur kita ayat 4 hingga ayat 6 surah Al-Kahfi ini Ustaz, silakan. Menjelang tahun baru ini kita pasti ada pelbagai niat
Tetapi biarlah ini merupakan niat yang kita tidak ubah walaupun apapun tahun yang datang. Iaitulah kita berusaha untuk memahami apakah musuh kita yang sebenar. So, surah Al-Kahfi memang mengisytiharkan permusuhan dengan materialistik. Jadi kita kena faham menerusi surah ini apakah ta'rif ataupun definisi materialistik. Barakallahu fikum. Itu saja Puan Yati. Terima kasih. Sama-sama Ustaz. Semoga berjaya untuk semua sahabat pendengar. Ustaz juga insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai bertemu lagi minggu hadapan untuk tadabbur ayat yang seterusnya dalam surah Al-Kahfi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. أسرفنا على لظى أشرفنا يا الله kami akui telah melakukan dosa melintasi batasnya menghampiri neraka fatub alaina taubatan tawsil kulli haubatin wastur Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Parti agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya, kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni.
Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Editorial Islami. Penerima Bantuan Sari Hidup atau BSH yang layak menerima MySalam adalah individu berumur antara 18 hingga 65 tahun dan pasangan, individu bujang berumur 40 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada 24,000 setahun, individu OKU berumur antara 18 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada 24,000 setahun. IKIM mengucapkan selamat awal Muharram kepada semua. Sempena awal Muharram ini, kami mengadakan promosi istimewa dengan diskaun sehingga 40%. Pelbagai buku menarik dan terlaris seperti model pendidikan Islam, Islam dan mata wang kripto dan banyak lagi. Segera layari www.ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Untuk bantuan, hubungi 01-5759-5400. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna. Ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh, menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Kuisel, anak syarikat Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuwis, akan menganjurkan satu kursus bahasa Arab yang akan diadakan di Madinah Al-Munawarah, Arab Saudi. Kursus yang diberi nama Kibar Madinah ini merupakan kursus intensif bahasa Arab yang akan dijalankan di kampus Universiti Islam Madinah UIM. Penganjuran kursus ini adalah kerjasama antara Kuisel dan Universiti Islam Madinah Arab Saudi. Orang ramai yang berminat boleh menghubungi Ustaz Ikram di talian 011-3757-6317 atau layari Facebook rasmi Kuisel untuk mendapatkan maklumat lanjut dan pendaftaran. Pendaftaran masih dibuka sehingga 15 Ogos 2022. Kolej Universiti Islam Perlis Kuwait, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, mempelawa pelajar lapasan SPM, STPM, STAM dan setaraf untuk memohon kemasukan dengan 24 pilihan pengajian di peringkat asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. Tawaran beasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS Kuwait 2022 untuk kemasukan September 2022. Syarat kelayakan minima 3 kepujian dalam SPM, pointer 2.0 dalam STPM atau diploma dan makbul dalam peperiksaan STAM. Sila layari KUIPS kuips.edu.my atau melalui Facebook dan Instagram. Jom masuk KUIPS. Mereka yang layak untuk skim MySalam akan dimaklumkan melalui SMS bermula daripada 1 Mac 2019. Sebarang pertanyaan atau semakan melalui skim MySalam boleh dilakukan melalui kios-kios perkhidmatan kami di Hospital Panel yang berdekatan, iaitu Hospital Kerajaan, Hospital Universiti dan Hospital Angkatan Tentera. Menerusi email kami di info@mysalam.com.my atau menghubungi talian MySalam di 1300 888 938 yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk mendapatkan bantuan lanjut. Jadi partner untuk anak-anak, jadi partner untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155 0377347155. Nak tahu kelajuan peranti pintar dalam 5G? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana kandungan kreatif dan perniagaan atas talian dikuasai? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana cyber security dan undang-undang berfungsi? Di MMU ada jawapannya. Semua itu dan banyak lagi ada di Multimedia University kerana MMU ialah anda menerajui masa hadapan digital. Layari mmu.edu.my.
Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.